Sertailah bangsa membaca kerana apabila bangsa membaca, sememangnya akan kaya dengan kosakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Syahidatul Yasmin Humaira binti Abdullah. Saya bersekolah di SMK Luman Hakim, Kota Tinggi Johor dan merupakan pelajar tingkatan 4 bagi sesi 2022-2023. Saya merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Menjadi anak sulung telah banyak mendidik saya untuk menjadi seorang pelajar yang bertanggungjawab dan amanah. Buktinya, saya menyandang jawatan sebagai ahli Majlis Pemimpin Pelajar dari tahun 2020 dan jawatan Student Leader Sport dari tahun 2022 hingga kini. Saya juga merupakan naib pengerusi Kelab STEM bagi tahun 2022. Dengan kebolehan yang ada, saya pernah dipilih untuk mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan di peringkat daerah. Antaranya, pertandingan kuis sejarah tahun 2022 dan mendapat pencapaian naib johan dalam pertandingan Asia Digital tahun 2021. Seterusnya, saya amat berbesar hati kerana saya dipilih untuk menjadi wakil dalam pertandingan Anugerah Nilam pada tahun ini. Mengabsahkan perasaan patah itu adalah normal kerana itu merupakan emosi seseorang manusia. Pada hari ini, saya ingin membahaskan sedikit tentang novel bacaan saya yang berjudul Yang Paling Patah Antara Kita karya Ainul Fariha. Cetakan pertama novel ini adalah pada tahun 2022 dan mempunyai sebanyak 386 halaman termasuk kulit buku. Novel ini berkisarkan tentang kisah 4 orang sahabat lelaki iaitu Asfar, Firman, Zakwan dan Jimmy yang di mana masing-masing mempunyai masalah peribadi tersendiri. Sikap Asfar yang lebih mementingkan perasaan kedua ibu bapa sehingga tidak pernah sekalipun membantah kehendak mereka akhirnya telah memudaratkan kesihatan Asfar sendiri. Secara ringkasnya, Asfar telah didiagnos sebagai seorang pesakit kemurungan. Beberapa purnama, Asfar menyimpan rapi rahsia tentang sakitnya daripada kedua orang tuanya kerana jawatan yang disandang oleh mereka. Asfar juga cuba untuk mengabaikan sakit yang dihadapi dengan menjadikan bidang pengarahan teater di pusat pengajiannya sebagai eskapisme. 3 elok, 1 rosak, semua penting. Rangkai kata tersebut mentafsirkan situasi di mana Asfar tidak pernah mengira penatnya mental dan emosi sendiri apabila mendengar masalah yang diceritakan oleh 3 orang sahabatnya yang lain walaupun diri sendiri terperangkap dalam melankolia. Tanpa disedari, tindakan rasionalnya tindakan Asfar itu telah memudaratkan dirinya sendiri juga. Asfar tidak lagi mampu untuk mengawal tekanan yang dihadapi, lebih-lebih lagi apabila isu kesihatan mental itu diketahui oleh ibunya sendiri. Sikap ibu Asfar yang lebih mementingkan nama dan reputasi sendiri seboleh-boleh menidakkan sakit yang dihadapi oleh Asfar. Akhirnya, dengan setitis racun, Asfar membuat keputusan untuk menutup riwayatnya. Betapa sempitnya pemikiran seorang ibu apabila ibu Asfar sanggup mengupah seorang peguam untuk memastikan anaknya tidak disahkan mati bunuh diri. Sebaliknya, mati dibunuh kerana takut malu. Kes kematian Asfar yang penuh dengan rahsia ini seterusnya dibawa ke mahkamah di mana rakan-rakan Asfar sendiri yang menjadi OKT dalam kes tersebut. Pelbagai spekulasi dan pertuduhan dibuat sepanjang kes tersebut dijalankan. Setelah beberapa purnama berlalu, jurnal milik Asfar yang disimpan rapi oleh Jimmy akhirnya menjadi jawapan pada setiap tanda tanya semua insan yang mengenali Asfar. Berita bunuh diri itu amat mengejutkan setiap orang yang mengenali Asfar. Walaupun ibu Asfar mengambil kesempatan, namun beliau tetap seorang ibu yang kehilangan seorang anak. Kini, hanya foto iaitu momen yang kekal abadi yang mampu ditatap oleh rakan-rakan baik Asfar. Intihannya, masalah kesihatan mental sewajarnya dibendung dan diambil serius oleh semua pihak.
Janganlah sesekali kita menjadi individu yang otaknya seolah diukur dengan cara setitis kerana menganggap tabu isu kesihatan mental ini menyebabkan pesakit tidak dapat dirawat sewajarnya. Ingatlah bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Para hakim dan juri sekalian, bertepatan dengan novel yang telah saya huraikan secara terperinci sebentar tadi, saya telah membuat keputusan untuk membahaskan topik keempat, iaitu kanak-kanak perlu mengurangkan masa bersantai dan melebihkan masa untuk bermain. Isu kesedaran kesihatan mental dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak amat penting bagi memastikan kesejahteraan sebuah keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah keluarga yang telah berpecah belah disebabkan oleh masalah kesihatan mental semakin meningkat pada era ini. Sebagai contoh, ibu bapa dan kanak-kanak yang mempunyai kesihatan mental yang lemah tidak mampu untuk menjalinkan hubungan baik antara keluarga. Bertepatan dengan contoh tersebut, kebolehan untuk hubungan sesebuah keluarga itu renggang amat tinggi. Memetik wasitah Nirmala seterusnya, isu kesedaran kesihatan mental dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak juga penting bagi melahirkan generasi yang bermutu tinggi pada masa yang akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana kesihatan mental dalam kalangan ibu bapa yang teruk juga akan memudaratkan kesihatan mental kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu bapa yang mempunyai masalah kesihatan mental tidak dapat mendidik dan meluangkan masa secukupnya kepada anak-anak. Implikasinya, kesihatan mental kanak-kanak juga akan merosot kerana kurang mendapat perhatian dari ibu bapa, sekaligus mendorong mereka ke arah gejala sosial yang kurang sihat. Bertitik tolak daripada itu, isu kesedaran kesihatan mental dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak perlu dititik beratkan bagi mengelakkan berlakunya kemerosotan dalam isu tersebut. Antara usaha yang boleh dijalankan bagi membendung masalah kesihatan mental ini ialah ibu bapa tidak perlu melibatkan anak-anak sekiranya menghadapi tekanan terhadap isu luar seperti masalah di tempat kerja, sebaliknya menjadikan anak-anak sebagai pengubat tekanan tersebut. Selain itu, aktiviti harian kanak-kanak juga perlu dikawal rapi oleh ibu bapa agar mereka tidak merasakan diri kurang mendapat perhatian yang sememangnya akan menjadi punca kemerosotan kesihatan mental seorang kanak-kanak. Secara kesimpulannya, isu kesedaran kesihatan mental dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak perlu dibendung sebaik mungkin dengan mengaplikasikan gaya hidup sihat antara keluarga. Kanak-kanak dan ibu bapa perlu saling menjaga demi menjamin kesihatan mental yang baik. Sekian daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.